Right. Terus. Okay, so yang ni semalam adalah cara untuk kita expand. So yang ni awak boleh buat latihan, konsep praktis. Semalam saya suruh buat kan soalan nombor 20, betul tak? 20. Betul, Madam. AB, Ya, awak Madam. juga boleh buat soalan nombor 19 AB. Okay, untuk cara untuk buat binomial expansion ni. Dan soalan nombor 20 tu dia punya jawapan belakang salah kan? Okay, sepatutnya ada minus. Lupa nak cakap. Saya tak cakap ke sebelum kelas malam? Sorry ya. Saya betul-betul kelam kabut pagi semalam. Minta maaf sangat-sangat dekat H5P4. Okay, so dia kata dia nak fourth term. So dia nak T4 sebenarnya. So saya kata tadi, awak tak perlu expand. Jangan. Nanti kan, nanti assignment, ingatlah individual ke group assignment. Saya rasa individual assignment nanti akan ada soalan macam ni tau. Dia minta term tu. So awak jangan expand dia. Sebab, okey lah. Sebab nanti awak membuang masa. Sebenarnya soalan tu 3-4 markah je. Tapi kita pergi buat jalan kerja yang 6-7 markah. So sebab tu lah orang kata bila kita buat soalan matematik ni nanti dah habis tu kata, oh tak cukup masa lah nak buat tadi. Sebenarnya bukan tak cukup masa. Sebab kita yang tak menjawab soalan tu dengan betul. Tapi bila saya cakap ni nanti mesti ada juga yang buat expand. So kalau soalan tu kata jangan expand, maksudnya soalan tu tak suruh expand, kita tak perlu expand lah. So macam mana nak buat tanpa expand ni? Macam mana nak tahu fourth term tanpa expand? Kita akan pakai satu lagi formula dekat dalam ni. Ini formula yang dalam kotak ni yang saya highlight warna kuning ni. Ini adalah formula term. TR plus 1. So, TR plus 1. Okay, saya tulis balik sebab tadi dekat atas kan. Nanti nak kena naik-naik atas balik. So TR plus 1. Term ke R plus 1. Term ke R plus 1 adalah NR, NCR. Okay, kalau awak tak suka ni, awak boleh je terus tulis dia sebagai NCR. A, first term kita to the power of N minus R. B to the power of R. Ni semua darab lah, darab. Okay. So ini adalah formula yang kita akan gunakan untuk cari term tersebut. Okay, kalau kita nak term keempat, R kita sama dengan berapa? 3. 3 lah. Kalau kita nak term keempat, R kita sama dengan berapa? Sebab formula dia adalah TR plus 1. Kita tak boleh ubah formula ni. Okay, so R kita sama dengan 3 kalau kita nak term yang keempat. Okay, so nanti kita terus je lah masukkan dalam formula. Tapi ingat saya kata kalau soalan binomial expansion, we have 4 important criteria yang penting. So saya suka tulis dulu apa yang kita ada. Kat sini A equals to 1. B equals to negative X. Bukan C N equals to, N berapa? Power dia? 6. 6. N lagi satu, itu je lah A, B, N. Okay, coefficient tak perlulah sebab dalam ni kita pakai binomial theorem, kita tak perlu buat coefficient guna Pascal triangle tu. Anyway, kita masukkan je dalam ni NCR. Kita ada N kita 6. C, R kita berapa? Oh, lagi satu benda yang penting sekali. R. R sama dengan 3 In case awak lupa, R sama dengan 3. So, formula dia adalah TR plus 1. So, R sama dengan 3. Right. N, C, R meaning that 6C3. Darabkan dengan A. A kita berapa? 1. N minus R. N kita berapa? 6. Tolak 3 dapat 3. Okay. B kita adalah negative X. So negative X to the power of R. To the power of R. Kenapa? Okay. Macam tu. So sekarang ni kita cuma perlu Mama pinjam kalkulator sekejap. Okay. 6C3. Tekan kalkulator. 6C3. Dapat 20. 20. Okay. And then kita ada 1 kuasa 3. 1 kuasa 3 1 lah.
Okay, yang tu yang ramai orang selalu salah. Bagi baby main ni kak. Nah. Okay. 63, 20, 1 kuasa 3, 1. Tapi ramai orang yang selalu salah dekat dalam ni. Dekat dalam ni. Ini sebenarnya negatif 1 kuasa R. Oh, R saya tak tulis. R saya berapa tadi? Sekejap 3. 3 kan? Aidil Akmal. Hai Aidil Akmal. Okey ke? Aidil okey ke? Okey, negatif 1 kuasa 3, X kuasa 3. Macam tu. Madam, Ya. saya nak tanya. Ha. Yang 6C3 tu macam nak tukar kalkulator saya lupa lah. Okey, tak apa. Kakak pergilah kan siang je, mana ada apa-apa. Okey, kejap. Ini memang masalah sejagat ya, bukan kelas ni je tanya. Setiap kelas memang akan tanya soalan ni macam mana nak tekan kalkulator 6C3. Okey. Nampak kalkulator saya? Nampak madam? Okey, tu 6. Lepas tu saya tekan shift atas bahagi ni. Nampak ada NCR. Oh. Nampak? Nampak. 3. Okey, sama dengan 20. Macam tu. Terima kasih madam. Okay, so itu adalah cara untuk tekan kalkulator. Okay, balik kepada kita punya board tadi. So negatif 1 kuasa 3. Okay, kenapa kita kena pecahkan negatif dengan X ni? Sebab saya tak nak awak tertinggal simbol negatif tu. Sebab kalau dia kuasa nombor genap tak ada masalah. Sebab kuasa nombor genap kita akan dapat positif so tak ada masalah. Tapi masalahnya bila kuasa nombor ganjil, so sebenarnya jawapan dia adalah negatif 20x cube macam tu. So saya expand tak? Saya expand tak 1 tolak x kuasa 6 ni? Tak. Tak expand kan? Kita tak perlu expand dia. Kita hanya pakai formula ini sahaja. Formula ini. Okay? Alright. So, next one dia kata T10. T10. So, R awak sama dengan berapa? 9. 9 tambah 1. 1. Okay, sama dengan T10 lah. So kat sini kita punya A sama dengan X, B sama dengan 1/x squared, N sama dengan 15 dan R sama dengan berapa? 9. Masukkan ke empat-empat ni, maklumat ni dekat dalam formula kita kat atas ni. So cuba try buat. Sekejap. Okay, boleh tak masukkan dalam formula? Kita ada X, 6C3, 15C9. C9 betul. X to the power of 15 tolak 9, 6. Dan kita ada X to the power of negative 2 kuasa 9 macam tu. Okay, masukkan dalam kalkulator 15C9. 5,000, 5, X kuasa 6, X kuasa negatif 18. So kita ada 5,005, X kuasa negatif
12. Okay, so itu cara untuk cari term ke-10. Okay ke lagi semua orang? Cikgu, Okay, madam. Ya. Okay, madam. Ya? boleh ke tulis 5005 over X power Boleh, 12? boleh. No problem. You boleh juga tulis sebagai 5005 over X to the power of 12. Okay, sebab X ni kalau kita buat turun bawah dia akan jadi positif kuasa dia sama juga. No problem. Okay, Okay, cikgu. Thank you. welcome. So next one. Soalan bukannya boleh tanya term keberapa sahaja macam tadi. Soalan kalau awak tengok dalam konsep praktis, soalan konsep praktis nombor 22 tu, dia juga boleh tanya, dia suruh cari term ataupun koefisien pada term yang bukan keempat tapi y kuasa 4. So y, okay, macam soalan ni lah. Dia kata find the coefficient of y to the power of 4 in the expansion of 3y cube minus 2 over y squared to the power of 8 macam tu. So, kita tak tahu term ke berapa. So, persoalannya adalah y kuasa 4 adakah dia term keempat? So, kita tak tahu. So, t berapa untuk y kuasa 4 ni? Maksudnya macam ni lah. Macam, okay, kita tengok balik expansion yang atas ni. Contohnya saya nak, saya kata saya nak x kuasa 4. Term ke berapa? Adakah x kuasa 4 ni term keempat? Tak. X kuasa 4 dalam expansion kita ni adalah term ke-2. So sekarang ni kita tak tahu soalan tu y kuasa 4 dia adalah term ke berapa. Sebab kita tak ada expansion macam ni. Kita tak ada expansion macam ni dan soalan tak suruh pun kita expand. Betul tak? Betul. Okay, so problem kita adalah kalau macam tadi kita tahu kita nak fourth term T4 lah. 10 T10 lah. So senang R sama dengan 9. Kat sini senang R sama dengan 3. Tapi kat sini dia tak cakap term ke berapa. Dia cuma cakap dia nak yang Y kuasa 4. So first thing first adalah kita kena cari dulu Y kuasa 4 ni sebenarnya term yang keberapa. So macam mana nak buat? Sama juga macam tadi. Okay, saya akan tulis balik kita punya A sama dengan 3y cube. B equals to negative 2y to the power of negative 2. N is equals to 8. And we have R we don't know. R we don't know. R we don't know. So R remains R lah. So, kita akan pakai formula tadi sama je. Konsep yang sama. Formula yang sama. TR plus 1. Kita masukkan apa yang kita ada. 8CR. Okay. A to the power of N minus R to the power of N minus R. B to the power of R. Okay, macam tu. Kita dah ada macam ni. So, kita tak boleh nak tekan calculator sebab kita tak tahu unknown R ni apa. Tak apa, kita tulis je balik 8CR. Sebenarnya kita nak cari R ni sama dengan apa? Kita nak cari R ni sama dengan apa? 3Y kuasa 3. Okay, sorry. Yang ni kita macam tadilah saya kata bila kita jumpa soalan macam ni, kita kena pecahkan. Kita kena pecahkan dia. 3 kuasa 8 tolak R. Okay, 1. Lagi 1. Okay ke lagi semua orang? Lepas tu Y kuasa 3 pun kita kena jadi ni. 3 darab 8, 24 tolak 3R macam tu. Okay, saya memang akan pecahkan dia punya koefisien. Negatif 2 kuasa R. Lagi 1. Y kuasa negatif 2R. Okey, semua orang boleh follow ke lagi? Boleh, madam. Okay. So, saya buat slow-slow ni. Saya pecahkan. 3 dengan Y cube ni saya pecahkan. Negatif 2 dengan Y to the power of negatif 2 ni pun saya pecahkan juga. Tapi R ni adalah milik diorang semua lah. Diorang semua yang dalam kurungan ni. Okay, sekarang kalau saya susun balik, saya letak koefisien dekat depan. Koefisien tu maksudnya perkali nombor lah. 3 kuasa 8 tolak R. Okay, lepas tu kita ada juga negatif 2 kuasa R. Okay, ini 1, 2, 3 ni adalah kita punya perkali. Apa yang tinggal dekat luar ni adalah, dekat belakang ni adalah Y lah. Y to the power of 24
minus 3R minus 2R. Okey. Hello, dengar. Belum lagi sebab nak tanya Puan Nasir belum. Tak. Tak saya nak bagi dekat Puan Hidayah. Puan Nasir je. Lepas tu saya dah boleh terus dinilai ya. Tak ada. Apa tu, saya dinilai terus lah dekat Telegram sebab dah ni kan. Dekat drive tu saya dinilai, dekat Telegram tu saya dinilai. So Puan Hidayah dah download lah kan? Tapi Puan Azia dah dapat dah. Saya dah check semalam. Saya pergi sekarang kan. Okey, masih lagi bersiaran bersama saya. Ya. Okay, tadi persoalan asal kita adalah y kuasa 4 sama dengan term ke berapa. So sekarang ni kita nak cari y kuasa berapa tadi? Kita nak cari y kuasa 4. So kita ada kat sini y kuasa 24 tolak 5R. Kita ada y kuasa 24 tolak 5R. Kita nak jadikan R ni apa supaya dia kuasa 4. Faham tak? So, kita nak y kuasa 4 sekarang. Dan kita ada y kuasa 24 tolak 5R. So sekarang kita akan compare dia punya power 4. Kita compare dengan 24 tolak 5R. Dan kita akan dapat kita punya value of R. So 24 tolak 4, 20 sama dengan 5R. R sama dengan 20 bahagi 5 dapat 4. Okey ke semua orang? Okey, Madam. Okay. So ini adalah kita punya R lah yang kita nak. Maksudnya bila R sama dengan 4, kita akan dapat y kuasa 4. Ini bukannya sebab y kuasa 4 kita dapat R sama dengan 4 tak. Kita compare dia, lepas tu kebetulan 4 juga. Maksudnya R kita adalah 4. So kalau R kita adalah 4, term ke berapa? 5. Term ke 5. Okay, very good. So kita sebenarnya ada bila R sama dengan 4, kita ada term ke 5. So term ke 5 lah yang menjadikan y kita y kuasa 4. So kita masukkan balik T5. Masukkan T5 adalah T4 tambah 1 lah sebab R kita 4 tadi. Okay, jangan masukkan yang atas. Tak payah masukkan yang atas. Kita masukkan je lah yang bawah ni. Sebab kita dah simplify dah yang bawah ni. Nak masukkan yang atas pun boleh tapi nanti awak kena kira balik semula kan. Tapi alang-alang kita dah ada yang kita dah simplify bawah ni, kita masukkan yang bawah ni. Kita akan dapat 8CR. Berapa 8CR? Kita akan dapat 8C4. 8C4. 3 kuasa 4. Negatif 2 kuasa 4. Y kuasa ni bila awak masukkan R sama dengan 4, confirm lah awak akan dapat Y kuasa 4. 24 tolak 3 darab 4, 12 tolak 12, 16, 24 tolak 16 dapat 24 tolak 16 tolak 4 dapatlah 20. 24 tolak 16 tolak 4 dapatlah 4. Sabar cikgu, sabar. Satu-satu. Apa cikgu kira ke? So 8C4
darab 3 kuasa 4 darab negatif 2 kuasa 4. Okey, dapat berapa? Ada tak orang yang kira dengan saya? 90,720 Y kuasa 4. Okey, tapi kita tak boleh bagi jawapan macam ni. Thank you. Ini adalah term kelima. Term kelima. Kita tak nak term kelima. Soalan dia nak coefficient of Y to the power of 4. Soalan nak, okay, dalam matematik kita mesti kena jawab soalan dia. Coefficient of Y to the power of 4 adalah 90,720 sahaja. Kalau awak bagi dengan Y kuasa 4 ni maksudnya dia adalah term yang kelima. Kita tak nak term yang kelima. Kita nak coefficient, perkali dia sahaja. Perkali tu mesti nombor lah macam ni. Okey ke? Okay, madam. Okay. So, itu bezanya soalan ni dengan soalan atas dia. Soalan atas ni dia straightforward. Dia tanya term ke berapa. Tapi soalan kat bawah ni dia tanya find the coefficient of Y to the power of 4. So kita kena cari dulu Y to the power of 4 tu T berapa sebenarnya. Okey, yang bawah ni pun adalah soalan yang sama. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Yang ni? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada example yang seterusnya. Dia kata find the term that is independent of X. Independent of X. Kalau tadi Y kuasa 4, sekarang dia kata independent of X. So, apakah maksud independent of X? Contohlah kalau dalam binomial expansion yang ni. Apakah term yang independent of X? Ni binomial expansion kita. Apakah term yang independent of X? Adakah yang kuasa 5, kuasa 4, kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1 atau kuasa kosong? Kosong? Kuasa kosong. Independent of X. Maksudnya dia berdikari daripada X. Dia tak perlukan X dah. Bila tak perlukan X, 243 ni lah. Okay, dia tak perlukan X. So, X dia kuasa berapa untuk di independence of X? X dia to the power of 0. 0. X dia to the power of 0. So, kalau soalan tu tanya find the term that is independent of X, so maksudnya dia sebenarnya nak X to the power of 0. So, when X to the power of 0, dia adalah T berapa? Sebab kita tak tahu R dia term ke yang keberapa kan. So, kita buatlah macam tadi. A awak equals to X squared, B equals to negative 1 over X, N equals to 12 and R kita tak tahu sama dengan berapa. So, kita masukkan dalam formula TR plus 1. Dah sayang. Okay, thank you kakak. Okay, kita masukkan dalam formula TR plus 1. Masukkan NCR. So, kita ada 12 CR and then kita ada X squared to the power of R. Kenapa saya tulis 8? Ya, 12 adalah R and then kita ada negatif X to the power of negative 1 to the power of R macam tu. Okay. So, kita pun simplify sebab kita nak letak X tu sebelah. Kita nak tahu yang X kuasa kosong. So, that's why kita kena kumpulkan X tu sekali. Sekarang X tu dia tak sekali. Dekat sini ada X. Dekat sini pun ada X juga. So, kita kena kumpulkan X tu sekali. 12 CR. Ni yang kita dapat X to the power of 24 minus 2R. Okay, negatif ni saya akan pecahkan dia. Negative 1 to the power of R X to the power of negative R. Saya pecahkan dia jadi macam ni. Okay, kalau 24 negatif 1 kuasa R perkali letak depan. Lepas tu X saya kumpulkan sekali lah. Saya ada 24 tolak 2R tolak
R. So sebenarnya saya ada, ataupun saya tulis balik kat sini 12 CR negatif 1 kuasa R. Penting negatif 1 kuasa R ni sebab kat dalam ni ada negatif kan. Penting sangat sebab itulah yang menentukan jawapan kita nanti positif ke negatif. So, kat sini saya ada X kuasa 24 tolak 3R. Kita nak X sama dengan berapa tadi? Kita nak X kosong. Okay, kita samakan dia dengan X kuasa 24 tolak 3R. So 24 tolak 3R sama dengan kosong. R sama dengan berapa? R sama dengan berapa? 8. 8. So sebenarnya kita nak cari T9 which is T8 tambah 1. So masukkanlah balik dalam ni. Dia nak apa? Dia nak find the term. Okay, tengok baik-baik soalan. Dia nak term ke dia nak coefficient? Kalau dia tanya nak term, siapa yang baru masuk ni? Amira Amalia. Okay. Kalau dia tanya apa tadi saya kata, kalau dia tanya term, maksudnya kita kena bagi semua sekali. So inilah term kita, term yang ke-9. 12 C8 negatif 1 kuasa 8 X kuasa 24 tolak 3R. 3 darab 8, 24. 24 tolak 24 dapat kosong. So kat sini X kuasa kosong. Confirm lah kat sini X kuasa kosong. Sebab ini yang jadi kita punya pemandu arah untuk dapatkan nilai R tadi kan. Okay. So kita pun, ni negatif 1 kuasa apa ni? Negatif 1 kuasa R kan? Kuasa 8. Okay. 12 C8. So awak pun tekanlah kalkulator 12 C8. Dapatlah 495 negatif 1 kuasa 8 sebab tekanlah kalkulator kalau awak tak pasti. So negatif 1 kuasa 8 confirm dapat positif 1 sebab dia kuasa nombor genap. Okay. Okay, so jawapan dia berapa? 495. X to the power of 0 is 1. So kita tak tulis sahaja. So 495. Boleh ke? Boleh, Madam. Boleh. Kalau soalan Boleh, yang macam Madam. ni, bila dia tak cakap term ke berapa, kita kena tak cari dulu dia term yang ke berapa. So dia lebih complicated. Bukanlah complicated. Dia lebih tedious lah daripada yang soalan atas ni straightforward je. Kita just pakai calculator je. Tapi yang bawah ni, awak kena cari dulu nilai R dia. So yang selalu orang salah bila negatif X macam ada negatif X tu dia tak pecahkan negatif 1 dengan X tu. Okay. So boleh try buat soalan nombor 22 dalam konsep praktis. Nombor apa tadi saya kata? Nombor 22. Abang. Okay. Itu sahaja untuk hari ni. Soalan soalan nombor 8 dengan 12 ada nak tanya tak? Topik 2 hari tu. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada, Madam. Kalau ada apa-apa nak tanya soalan daripada topik 2 hari tu, soalan nombor 8 dengan 12 yang saya minta buat tu, tanyalah dan start minggu depan kita akan pakai akaun MOE sepenuhnya untuk Meet dan juga untuk Google Classroom. Google Classroom saya akan bagi link dengan kod barulah untuk join Google Classroom yang menggunakan akaun MOE. Okay, Madam. Okay, thank you Madam. everyone. Jangan lupa isi Google Form attendance. Kalau semalam ada yang tak isi lagi Google Form attendance kelas saya, kelas matematik, so tolong isi kalau ada lagi yang tak isi Google Form untuk attendance lecture hari Isnin, tolong isi juga. So awak H5P4 patutnya isi 3 kali lah. Isnin, semalam Rabu dengan hari ni Khamis. Okay? Okay, Madam. Okay, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Topik next week. Okay. Alright. Thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Terima kasih. Salam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, madam.
Waalaikumsalam. teacher. Terima kasih. Tak besar.